Sampai ke apa? Pasal balik ni tak apa, lebih sejam tak apa. Tak apa. Ikutlah tak apa. SOP tak apa. Tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul 'azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati saudara pengacara majlis ceramah kita pada malam ini, bahagia pengurusi serta barisan kepimpinan surau surau apa nama, surau Al-Islahiyah Kampung Komoy, barisan kepimpinan jawatan kuasa, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita yang hadir pada malam ini berada di dalam rahmat, maghfirah, keampunan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan subsidi umur kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita hadir dan berada di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Saya pun tak pernah mai kot ni tuan-tuan ni, tak pernah mai. Abang betul-betul ni kali pertama sampai. Komoy ke Komboy apa, saya heran dia kata kampung Komboy. Saya kata pelik nama Komboy. Ni tak tahu Komoy. Tak tahulah saya usul kampung tuan-tuan ni, saya duduk dalam negara Siam, Thailand, dah pecah mai ke Malaysia ke kot mana, saya nama pelik. Dulu sini Thailand ke apa? Daerah Satun ke apa kot ni? Komoy ni makna apa Komoy? Pokok Komoy. Pokok Komoy. Kalau lagu tu lebih kurang kampung saya, lautan Palas dia. Komoy dengan Palas ni lebih kurang lah kot, sama-sama orang duduk dalam hutan dah kau. Jadi alhamdulillah malam ni Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk kita bertemu di dalam pertemuan kita yang singkat ini tuan-tuan. Saya tak mau nak ambil masa yang lama, sebab habis daripada program ni saya nak bertolak ke Kuala Lumpur. Esok pagi saya ada program di Kuala Lumpur, malam besok saya ada di Seremban, sambutan tahun baru, ceramah di Seremban. Daripada Seremban balik hari lusa Jumaat pagi ada lagi di Selangor, lepas tu nak balik mai ke Kedah. Jadi esok pukul 9 kena ada di Kuala Lumpur. Tuan-tuan tak pukul 9 duduk kat Komoy lagi esok. Saya nak pergi duduk Kuala Lumpur ni malam ni, saya tak mau ambil masa yang lama lah.
Lebih kurang pukul 9, 10 minit, 9, 15 kita berhentilah. Jadi malam ni ada tajuk tak yang kita nak cakap? Ada tajuk tak? Tak ada. Tajuk tahun baru. Ke komoi pada tahun baru tajuk dah. Saya teringat di dalam Al-Quran, dalam surah Yasin yang kita duk baca tiap-tiap malam Jumaat, tuan-tuan. Menjadi adat kita dan adat yang tidak bercanggah dengan agama. Menjadi kebiasaan kita, tuan-tuan. Malam Jumaat ni kita akan baca surah Yasin lepas maghrib. Dan benda tu tak bercanggah dengan agama. Kalau ada orang kata ni duk buat apa ni Yasin malam Jumaat, ni bid'ah, tuan-tuan pipuh penampak kat muka dia. Walaupun dia termasuk di dalam bid'ah, tapi ni bid'ah hasanah. Kalau buat tak berdosa. Ada bid'ah ni dua jenis. Ada bid'ah yang kalau kita buat, dia ni sesat. Bila sesat, masuk neraka. Yang kita duk dengar, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu kebanyakan adalah sesat, dan sesat masuk neraka. Ada pula ulama kata, antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, bid'ah yang termasuk dalam bid'ah yang baik, yang dipanggil sebagai bid'ah hasanah, antaranya Al-Quran. Pembukuan Al-Quran yang macam kita duk baca ni maklum, zaman Nabi SAW tak ada. Ni yang maklum duk buka Quran, yang maklum duk buka Quran, yang kita pakat-pakat duk baca Quran ni, pembukuan Al-Quran macam ni zaman Nabi tak ada. Bid'ah tak? Bid'ah, tapi nama dia bid'ah hasanah, yang baik. Sama kita duk baca Yasin malam Jumaat. Ada orang kata, Ustaz, Nabi duk suruh kita baca surah Kahfi apa semua, tambahlah, tak ada masalah. Ada hadis Nabi kata, siapa yang baca surah Yasin malam Jumaat, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, walaupun termasuk dalam hadis-hadis dhaif, tetapi dia boleh diguna pakai dalam menentukan tentang, menceritakan tentang kelebihan beramal. Jadi kita duk baca dari dulu sampai kelar maklum, Komoi pun duk baca, kampung Komoi pun duk baca, hutan Palas pun duk baca. Kan? Tuan-tuan tukar nama kampung. Desa Komoi Jaya, nampak moden sikit tuan-tuan. Ni kampung Komoi. Betul-betul orang dengar orang jadi takut tu, kan? Hang nikah dengan orang mana? Komoi. Tak kebelik tuan-tuan. Tukarlah, buat penukaran nama. Desa Komoi Jaya. Sedap tu sikit, kan? Boleh tu? Desa Komoi Jaya. Ni saya cadang. Ni saya nak main bulan depan, saya mau tukar nama dah. Desa Komoi Jaya. Jadi kita yang duduk kat kampung Komoi ni pun duduk baca Yasin malam Jumaat. Persoalannya, salah tak kita baca Yasin malam Jumaat ni? Jawapannya tak. Bacalah maklum. Mana baik malam Jumaat baca Yasin dengan malam Jumaat duk tengok meletup? Mana baik? Ni dia kata duk baca apa Yasin. Puak ni dia duk mengajar kita, kalau boleh tinggal, kuih tinggal amalan. Yang ni tak mau. Lah sekali orang tak baca Yasin malam Jumaat duk bintang rokok dong kat luar tu. Mana baik? Bacalah Yasin. Nak bid'ah, nak haram, nak tanpa. Yasin tu salah satu daripada surah yang ada di dalam Al-Quran. Ni yang kadang-kadang kita tak faham ni tuan-tuan. Lambat tersik balik-balik mengaji, buka kitab, duk main duk bid'ah orang ni, duk main bid'ah orang tu. Jadi bacalah Yasin malam Jumaat dalam salah. Tu kat Kahfi lagu mana Ustaz? Tambahlah. Kalau duk buat dah Yasin malam Jumaat, tambahlah pula. Minggu ni Yasin, minggu depan Kahfi. Minggu sekali Yasin, minggu sekali lagi Kahfi. Apa kedarah? Buatlah. Ni duk main duk halang orang. Dah kita pula maklum hak lancar Quran ni pun Yasin dia. Betul tak? Hak lain ni buka kokang. Kokang lebih pada maklum siap masuk Islam 4 hari lepas tau. Kan? Harap yang ni pun Yasin. Yasin jangan ada cari salah. Buka Maryam, balik lagu tu.
Jadi dalam surah Yasin ni tuan-tuan, ada satu ayat Allah Ta'ala cerita tentang kelebihan hamba-hambanya yang patuh kepada Allah waktu hidup di dunia ni. Dia balik pergi akhirat kelak Pak Long, dua golongan ni ada. Yang kata manusia di kalangan hamba Allah ni, bila balik bertemu dengan Allah kelak, ada dua golongan dia. Yang pertama, orang yang beruntung dan berjaya. Yang kedua, di kalangan hambanya yang rugi. Kita nak duduk tak mana, wallahu a'lam. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang sesiapa di kalangan hamba Allah ni, faman zuhziha 'anil nar, yang balik kepada Allah kelak, dapat membebaskan dirinya daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka itulah golongan yang berjaya. Siapa dia golongan berjaya, Mak Long? Siapa dia golongan berjaya, Pak Long? Mereka yang dapat membebaskan diri mereka daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang lepas sembahyang berjemaah, tu imam duk baca tu, Allahumma ajirna minan, ya Allah, jauhlah kami pada api, ya Allah. Kita duk baca dah lepas sembahyang. Habis-habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sapu muka apa? Kelahat sembahyang di sini dah. Astaghfirullahalazim. Kalau Nabi mana duduk dah sihat dia tak? Ni mah Waalaikum. Korang aja. Panggil Assalamualaikum pun Assalamualaikum. Malaikat pun penendang tengah belakang hilang. Punya korang aja. Ni bukan geng komoy tak belah lain. Hak komoy beradab belakang kan. Tak? Ada yang korang ajak lagu tu dong. Assalamualaikum. Kita kata doa dah sikit, dia pun angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah jangan beza. Amin. Belah lagu tu lah. Tu pun lambat terzik mati nak masuk syurga. Dia ingat syurga ketapak dia kot. Boleh masuk ikut dan. Gagahlah duduk sat. Habis sembahyang tu baca. Habis Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Betul ayat kita baca Allahumma ajirna minan nar. Ulang berapa kali Pak Long kita duk baca lepas sembahyang tu Pak Long? 3. Sebab apa yang kita sebut 3 kali? Sebab apa yang kita baca 3 kali? Allahumma ajirna minan nar. Kita ulang 3 kali pasal apa? Sabit dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata, sesiapa yang 3 kali dalam sehari minta kepada Allah untuk dibebaskan, dijauhkan daripada api neraka, neraka pun akan minta kepada Allah, orang ni jangan bagi masuk dalam aku tak mau terima dia. Pak Long, minta lah tak mau masuk neraka. Tu yang Imam Syafi'i tu ajar tu, yang zikir Imam Syafi'i tu, ilahi lastulil firdausi ahla tu. Dah dengar tak? La tak ada lah. Mai golongan ni, ini bid'ah. Yang ni bid'ah. Yang ni bid'ah. La tak dengar dah. Ilahi lastulil firdaus. Dulu dia dengar tak? Ilahi lastulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi. La tak ada dah belum. Lama dah tak dengar kan? Saya masa duduk sekolah Arab tu, tiap-tiap petang, elah, betul tu haram tak tahu makna apa. Elah, tak tahu apa. Duk elah, haram tak tahu dia tahu apa. Allah baru tahu ilahi lastu lil firdausi a'la. Dulu dah elah. Pegang mic luar tu. Lain Allah. Dulu kita sebelum asar sebelum maghrib duduk baca gitu. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu. Tak layak nak masuk syurga. Siapa yang rasa layak masuk syurga malam ni angkat tangan nak tengok muka tak malu? Rasa layak tak nak masuk syurga belum? Dengan perangai kelaku kita ni, kita balik duk teropong balik, tengok cermin ni, tengok muka kita, agak-agak kita ni Pak Long layak tak masuk syurga Allah?
Agak-agak lah. Mari kita depan lagi. Mari duduk depan sikit boleh tak? Pintu tu kita bagi. Lagi lepas buka deras tersepik pula kulit paha tu belum konyeh tu lagi. Mari kita duduk depan lagi. Kira tuan-tuan ni kira takwa ni cukup. Tawakal ni kira tinggi orang kampung-kampung. Pakai tak pakai face mask belakang kira tawakal tinggi orang kan. Betul-betul tawakal tinggi. Ni malah ni mau polis main je nak kutip duit buat balik berguni lepas kan. Kan? Mau aku seorang 1,000 kena. Saya tak apa saya nak cakap. Betul tak tu? Penuh bonek kita duit tu kan. Polis tu kalau main. Tak pernah tengok lagi dalam Malaysia ni kira golongan paling tawakal tinggi kira kampung komen. Saya perasan tuan-tuan ni pakat wali belakang lah perasaan ni. Dekat malam ni lah kan. Tak apalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatlah wabak ni kan tuan-tuan kan. InsyaAllah lah kita duduk dalam rumah Allah ni, duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, Nabi kata Allah Ta'ala pelihara kita. Yakin? Yakin lah. Sambil itu jaga SOP kan. Yakin Allah Ta'ala jaga. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Balik. Siapa di kalangan kita yang malam ni rasa dia layak masuk syurga? Cuba angkat tangan, saya nak tengok. Maklum. Apa kenyah-kenyah? Dah tak pakai face mask. Maklum rasa ada tak di kalangan maklum ni yang layak masuk syurga? Angkat tangan nak tengok. Ada? Belum nak main kuliah berkelahi dengan lelaki, nak masuk syurga kot mana? Dia duduk pakai telekong lelaki, dia kata banjur saya menatang ni lah, menatang ni dengan lelaki dah. Layakkah dengan kelaku kita ni, kita teropong, kita suluh muka kita dekat cermin dengan kelaku kita ni, layakkah kita ni nak masuk syurga? Saya jawab untuk diri saya rasa saya tak layak untuk syurga Allah kalau nak tengok dengan amalan saya. Kita ni teropong lah Pak Long weh, sedap ke diri setengah. Semayang haram tak weh waktu, termasuk dengan saya. Ni yang duk main kuliah saya yang duk perasan baik lah. Saya pun jahat, maklum pun jahat, Pak Long pun jahat. Sebab apa yang kita nampak baik? Sebab Allah Ta'ala tak buka aib kita. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Ma Allah Ta'ala buka, mampu kita. Kita nampak baik bukan kerana kita baik. Jangan duk perasan baik. Ustaz baik, antau mana aku baik? Hang nampak aku baik sebab Allah Ta'ala tak buka aib aku. Mau dia buka, mampu duk berlaku dengan lebay ceh. Ni dia lebay, pak lebay piah longgak belakang ni. Boh lebay piah longgak. Bukan dia percaya belakang. Betul tak Pak Long? Sebab apa kita tak buat jahat? Sebab apa kita tak buat jahat? Saya memang saya tak buat jahat Ustaz. Saya tak buat jahat. Sebab apa kita tak buat jahat? Sebab tak ada peluang. Setuju? Kalau ada peluang, harap. Saya tak Ustaz, saya dengan perempuan ni memang saya dengan perempuan ni saya tak berapa nak gemak sangat. Hang sembang, hang tengok perempuan kat belah komoy. Hang cuba pergi tengok belah amoy. Dia tengok ke belah komoy ni mana ada hak lawa-lawa, hak lawa mau keluar. Betul tak Maklum? Hak komoy, hak lawa pun keluar. Tinggal tak Maklum. Ni nampak lawa ni pasal apa? Pasal duduk. Cuba tak pergi habis jalan lagu penguin ke, lagu kangaroo ada. Dah duduk makan daging kangaroo kan. Macam-macam. Tanya awak Maklum jalan turun tangga ni macam apa ni, dia kata Allah tak cekang habis perut betih duduk sila lama, dia kata. Cuba Allah Ta'ala uji kita, pergi duduk belah-belah mana Maklum, dia mai hak lawa Allah. Hak pakai serban ni kok lu ngedi tu. Mai hak pakai ketat alawa, belum tentu. Sebab tu bila orang tanya pasal apa kita tak buat jahat, bukan sebab kita baik, sebab tak ada peluang ni. Kalau peluang duduk depan mata hang boleh tolak, hang baru baik. Sebab kita tak mencuri. Saya tak nak mencuri, tak ada peluang. Saya tak nak curi, hang tengok tabung surah, hang tak curi. Buka-buka dia sangit.
Ya. Tuan-tuan gelak tahu dah lah. Tak percaya awak main tabung ni, saya nak tuang atas meja tengok duit berapa banyak. RM1 ya. Gomoy tanpa lah kok dia lebih kurang lah. Perangai tu. Cuba ada peluang boleh curi tengok. Depan mata kita ada 1 juta. Kalau kita ambil, siapa pun tak tahu. Belum tentu, tuan-tuan. Betul tak? Sebab tu kalau tengok orang buat jahat, jangan duk perasan diri kita baik. Jangan duk perasan diri kita baik. Kita ni bukan sebab baik, sebab tak ada peluang. Ada peluang, belum tentu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Terjemah mai bahasa kampung-kampung, jangan duk semang berai. Oh, aku orang beriman. Jangan duk semang berai, sebab hang belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham ke tak ni saya bercakap ni? Buat tuan-tuan muka lagu kena COVID seorang-seorang saya bang. Senyumlah sikit. Jangan duk semang berai. Jangan duk semang kemai. Oh, aku ni hebat. Hei, kamu belum diuji oleh Allah. Mereka yang kecundang diuji oleh Allah. Mungkin kamu akan jadi macam mereka. Sebab apa? Yang kamu nampak hebat. Sebab apa? Yang kamu nampak baik. Sebab kamu belum diuji oleh Allah. Faham? Maklum. Sebab apa kita nampak baik? Sebab kita belum diuji oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala uji kita, belum tentu. Sebab tu saya minta ke Allah doa, ya Allah jangan duk uji benda yang aku tak tahan. Tak mau belum. Saya minta, ya Allah jangan duk uji benda yang aku tak tahan. Kalau nak uji, bagi aku lepas. Kalau Allah Ta'ala uji, belum tentu. Duk tak duk main perempuan lawa. Hei, dia silap masuk bilik. Kita duk tidur di hotel, dia silap masuk bilik. Hei, dia kata bukan you yang tempah I. Handphone aku ada food panda, lain benda tu mana ada. Dia kata tak apalah, dan you duduk depan mata, jalan. Hei, belum tentu. Belum tentu. Dia tak? Kalau mati pucuk, tentulah. Kita ni pucuk muda belum. Pucuk muda. Tak payah duk pakai ubat bersin pun jadi kerja dah kan. Ni ada kena duk pergi ambil pula, dong kalau poleh pula duk lomok duk kupas duk upang tu lambat Yang mana faham, tak faham sudah. Maklum, jangan duk gelak. Ni cerita kami orang lelaki. Maklum. Sebab tu kita minta ke Allah. Allah, tolonglah ya Allah. Sebab tu bila tengok diri kita, tengok ke perangai kita, layak ke kita nak masuk syurga agak-agak? Ada orang kata ni zikir ni sesat ni, dia kata. Mana ada Tuhan, aku tak layak masuk syurga-Mu. Tapi aku tak mau masuk neraka-Mu. Syurga tak mau masuk, neraka tak mau masuk. Nak duduk tak mana? Oh, ada bodoh lagu tu. Ada bodoh seorang lagu tu. Ada ustaz bodoh duk cakap aku tu ada seorang. Tendang balik buka tengok ustaz bodoh tu. Duduk belah ujung. Ada ustaz bodoh tu. Hang tak faham, hang duduk diam. Sebab tu yang saya kata tu, kalau tak tahu, jangan buat pandai tahu. Ingat lagi tak? Nanti orang tahu kata kita tak tahu. Kita tak tahu kata orang tahu kata kita tak tahu. Saya kata betul tak? Kalau tak tahu jangan buat pandai tahu. Kita kalau bodoh duduk diam, orang tak tahu kita bodoh. Duduk diam. Orang tak tahu kita bodoh. Buka mulut kompon bodoh. Tak mau angkat sakit no. Padang dengan komoy Komoy dengan tomoy bukan nak main ceramah lembut-lembut kan. Sembang komoy. Tapi dalam hati ada zaman. Tak ada kita kena keras belum di rumah akhir zaman ni. Kira saya malam ni kira tak apa nak terakhir ni. Tak apa nak terakhir. Takut jekah lagi ulang senduk keluar ke bendang kan. Sebab tu kita tak layak, ya Allah, aku tak layak, ya Allah, Pak Long. Macam ni lah nak sembang senang lah Pak Long.
Maklum. Agak-agak kalau kita matilah malam ni, kalau kita saya tarik balik. Silap. Agak-agak kalau tuan-tuan lah mati malam ni, bukan kita, tuan-tuan mati malam ni, saya tarik balik lah. Tadi tersilap sebut. Saya tarik balik lah. Agak-agak lah. Kalau Pak Long maklum mati malam ni lah kan. Agak-agak apa dia amalan yang kita nak rasa Allah Ta'ala nak tengok kita di akhirat kelak? Agak-agak lah. Saya pun kena tanya, kalau aku mati ya Allah, apa dia ni amalan yang boleh menyebabkan aku berehat dalam kubur kelak? Kalau amalan apa yang boleh aku ni rasa, nah dengan amalan ni aku harap ya Allah kau pandanglah aku, kubur aku boleh berehat. Akhirat kelak aku boleh berehat. Tempat aku kelak dalam syurga. Agak-agak apa dia maklum? Ni yang kata muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kena buat kira-kira dekat diri kita waktu hidup di dunia sebelum Allah Ta'ala kira dekat kita di akhirat kelak. Ni yang kena duduk saja-saja maklum kena fikir. Cuma ambil 10 minit sehari fikir, aku ni lama mati, apa dia amalan yang aku rasa dah nak balik pergi akhirat kelak aku boleh duduk rehat, aku boleh duduk senang, duduk dalam kubur jadi taman syurga. Apa dia? Cuba cek tengok lah. Agak-agak boleh tak Pak Long dengan sedekah kita ni yang kita duk bagi atas dunia ni menyebabkan kita dalam kubur berehat, di akhirat senang? Agak-agak boleh lepas tak? Agak-agak boleh lepas tak? Agak-agak seminggu RM1. Ni masjid mana ni? Qaryah masjid mana ni? Batu Lintang. Tak betul juga duk melintang, balik duk komai, tak betul juga dah tuan-tuan. Macam kod dia. Macam lah kami tu batas Bengkok memang tak betul, mereka mati dah tuan-tuan. Batas Bengkok. Kau dekat-dekat lah. Kubang bodoh, batas Bengkok dekat-dekat kampung tu. Ada satu kubang bodoh. Dah lah bodoh, Bengkok lah dah, memang tak betul Tapi orang situ cerdik lah. Kubang je bodoh, hak duduk tu cerdik. Batas ya Bengkok, orang dia betul. Ni kita duduk Batu Lintang, Qaryah Batu Lintang, pi masjid Batu Lintang hari Jumaat, tabung jalan RM50 ke RM1. Kadang-kadang ada hak celaka lagi, dia baca doa tak kita pun lintang, waj'alna min baini aidihim sabtan wa min khalf. Tabung tu elok mai tu kono ke belakang, lintah balik mai depan, cukup cekap RM1 lagi. Dia kata ustaz jadilah ikhlas. Aduh hujah kita ikhlas. Rokok hang seminggu berapa puluh? Rokok hang duk cucuh tu rokok seminggu RM1 juga rokok. Maklum, tolong jawab Ustaz maklum. Rokok laki maklum kat rumah tu, ada duit hisap tu, agak-agak cukup tak seminggu RM1? Tak cukup? RM5? Mereka tolong jawab. Sebab saya percaya maklum-maklum, dia ikhlas. Kalau rokok tak cukup RM5 seminggu, derma RM5 seminggu, cukup lah. Nak balik jawapan, ni bukan saya nak marah, nak bagi fikir. Gi kata ustaz ni aku meluat lagu ni, ustaz ni baca ceramah aku meluat lagu ni, duk kerja kata kat orang. Dah ambil orang nak kata kat binatang lagu mana? Kita duk buat kuliah maghrib ni nak suruh kata kat orang ke kata kat binatang? Cuba bang mai. Panggil ustaz mai ceramah, nak suruh ustaz tu kata kat orang ke, nak suruh ustaz tu kata kat binatang? Mana? Orang betul tak? Bila ustaz tu kata kat orang, salah ke tak? Siapa suruh panggil? Kalau tak mau bagi ustaz kata kat orang, jangan panggil ustaz ceramah. Tobat dia tak kata kat orang. Ni kata nak kata kat orang, kurang main kata kat orang. Dah kita nak muhasabah. Malam ni bukan saya nak kata kat siapa. Saya nak cakap bagi muhasabah. Lah, 8.30 dah. Sat dia no. Mau tengok kejam tu tak sangka kata kampung Komoy tu. Dengan beling-beling. Kemah hujah. Saya pergi ceramah di Putrajaya pun tak ada jam lagu ni kan. Ni saya harap pihak Sarawak balik jam tu lagi kau orang curi kan. Mau tengok kejam tu tak sangka kata kampung Komoy. Maklum ni kita nak muhasabah maklum nak. Agak-agak kalau balik ke akhirat, malaikat nak tanya kita tak?
Pendapatan hang kok mana? Yang hang sedekah seminggu berapa? Yang hang beli rokok seminggu berapa? Dia tanya ke tak? Tanya. Nak jawab apa? Apa aku yang kelas dua angin agak-agak ni tak apalah. Kalau rasa cukup tak apalah. Aku sedekah korang. Allah, nak masuk syurga, nak duduk dalam kubur rehat lagu mana? Sedekah, fail, pangkah. Tahu fail, gagal. Kadang-kadang Pak Long tak berapa nak faham. Anak balik muhung lagu tu lah. Anak dia pergi periksa. Dapat keputusan periksa, balik tunjuk kat pak. Pak dia ni sambil duduk pegang, duduk tanya lagi. Dah ada dah keputusan tu. Pak buta huruf. Ni hang dapat apa? Dia duduk tengok keputusan tu. Anak dia kata boleh cukup makan apa? Okey, cukup makan ni tak masalah. Kalau makan tak cukup. Hang ambil apa mata pelajaran? 9 apa? Hak tak lulus apa? Hak tak lulus 1. 8 lagi fail. Anak dia kata, hak tak lulus 1, 8 lagi fail. Pak kata apa? Karaoke ha. Hak tak lulus 1. Hak lain fail karaoke ha. Dia kata. Petang dia pergi minum kopi kat kedai. Tanya kawan dia anak mengaji sama. Anak apa tak lulus? Kawan dia kata anak aku tak lulus 3, lain dia lulus, 3 tak lulus. Ha! Dia gelak. Anak ngempak sama-sama bodoh. Dia kata tu. Kawan dia tanya anak aku tak lulus 1 ya. Tak lulus 1 ya. 8 lagi fail. Dia kata. Fail ni makna tak lulus lah Pak Long. Sedekah fail. Tak apa tak lepiah, sedekah tak lepiah. Cuba cek pula semayang. Agak-agak boleh rehat dalam kubur kerana ibadat semayang kita tak Pak Long? Ini yang kata muhasabah tu. Aku bab sedekah mampu aku. Mau malaikat tekan tanya mampu aku. Tengok pula yang kedua. Berkaitan dengan solat. Sembahyang kita lagu mana Pak Long? Agak-agak sembahyang kita lagu mana? Kira cukup tak cukup? Masa muda tak cukup. Dia tak Pak Long? Takat-takat main janggut putih, misai putih, kening putih, bulu ketiak putih ni cukup. Tu pun masa Allah Ta'ala gempak kali, rebah kot dalam menang, jantung tersumbat satu saluran. Nak rebah lagu tu. Pipi bos bering, hidup balik. Mujuk dia kata hidup balik, dia kata. Kalau tak hidup, pergi. Sembayang kita lagu mana Pak Long? Hak cukup 5 waktu ni berapa hari baru? Betul ke tak? Tu pun kalau cukup nak kira awal waktu berkedak dah. Setuju tak? Lohok mungkin 3 standard lah. Ni saya nak tanya tuan-tuan jawab betul-betul dengan Nuk Mohong saya no. Boleh tak? Saya pergi ceramah ada satu kampung tu surah lagu ni lah. Saya tanya mereka jawab mohong. Bila mereka mohong saya 3 hari lepas tu orang kampung tu dekat mati belakang. Entah jaga. Ustaz lain maklum boleh buat main-main maklum. Dengan saya maklum jangan ada buat main-main. Maqam tinggi ni. Saya nak tanya surau tuan-tuan 5 waktu di surau. Masjid tak nak cerita lah. Surau ni nak cerita. 5 waktu ni hidup ke tak? Subuh hidup tak? Hidup. Lohor, Asar, Maghrib Isyak. Dia standard lah tu. Standard bukan surah kampung ni lah. Lama. Hatta surah kampung saya pun sama. Mana apa dia tuan-tuan? Kalau kutip orang kampung ni dekat main sembahyang, hidup tak surah 5 waktu? Bila tengok surah tak cukup 5 waktu, maknanya duduk dalam kampung ni pun bukan semua cukup 5 waktu. Setuju ke tak? Tu yang sifir dia. Kalau kampung komen semua cukup 5 waktu. Malah ni pun ada tak cukup 5 waktu. Jangan duduk angkat tangan malu korang. Standard belum. Agak-agak aku tak apa cukup 5 waktu ni. Mayang pula tak awal waktu ni. Kualiti semayang pula lagu mana? Kalau nak kira yang khusyuk dalam solat berapa orang malam ni? Pak Long tahu tak Pak Long khusyuk dalam semayang lagu mana? Tak tahu tak? Saya ni Zainal Abang ni, saya ustaz ni pun tak tahu kata khusyuk ni lagu mana. Saya pun tak tahu yang kata khusyuk ni lagu mana. Sebab apa saya tak tahu? Sebab saya pun tak pernah rasa khusyuk.
Cuba abang nak khusyuk ni lagu mana? Cuba abang. Dia khusyuk ni ustaz. Bila mayang dia tak ingat apa? Bila masa hang tak ingat apa? Hang boleh ingat kata tak ingat apa tu pun hang ingat lah tu. Hang ingat, hang tak ingat apa? Padahal hang ingat. Ingat apa? Ingat kata hang tak ingat apa? Faham tak? Saya ulang balik. Hang boleh ingat kata hang tak ingat apa, tu hang ingat lah tu. Ingat kata hang tak ingat apa. Faham ke tak? Dia mayang Allahu Akbar. Dia tak ada. Hei, dia kata aku tak boleh mayang kat surau. Duk teringat macam-macam. Teringat mayang surau. Tu imam baca, dia komen apa, baca ketak-ketak. Ada tu imam pula kena Bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk kat belakang, dia kata tu imam ni apa, kena gam ke apa, ketak macam mana ni. Kami syabu. Tak boleh. Tengok pula kawan duduk tepi pula. Duduk tepi rokok-rokok, tengok kawan duduk sebelah tu. Ibu jari kaki dia makan cekam. Dalam rokok, duduk dalam cekam tu mana? Tu dia ambil bengkok, terus tu tak korek ke apa lah. Dia lah. Metan tahiyat pula jari lagu tu lah. Ada orang duduk baca tahiyat. At-tahiyat. Dia jari lagu tu. Saya bawa anak saya sekali pergi mayang dekat masjid Terapung Kuala Perlis, kami nak pilang kahwin. Mayang anak saya 3 tahun lebih. Lah ni, muda 4 tahun. Masa dia umur 2 tahun lebih. Dia duduk merangkak masa tu. Semayang, bini saya apa mayang, dia duduk merangkak kat dalam tu lah. Saya semayang, duduk mayang jemaah ni. Kawan sebelah tu jari duduk lagu tu. Dia duduk merangkak. Dia nak main kat dia. Dia tengok-tengok kawan tu jari lagu tu. Dia berit. Duduk merangkak tu dia berit. Saya kata pindah lagi, dia kacau saya dah. Tu dia duduk tengok saya, dia tengok jari tu. Dia tengok saya, dia tengok jari tu. Saya nak tergelak dah. Kan tuan ni bahan berhenti lah tak. Dah budak tu dia punya duduk kodek kan. Dah faham, bahan berhenti tak. Dia duduk tengok, dia tengok saya. Saya lah doa kata jangan duduk kacau lah orang nak semayang. Duk tak dia pergi pegang tangan jari kawan tu. Dia mangkat-mangkat, dia pergi pegang jari kawan tu. Kawan tu pun dah budak ni pegang diam. Dak kodek juga. Ni dia tangan anak saya. Agak-agak saya khusyuk ke tak waktu tu? Maklum, kalau Allah Ta'ala kata syarat sah semayang khusyuk, mampu tak sah semayang kita. Tengah duduk semayang, lori tanah lintas kat tepi surau. Tengah duduk semayang sah. Dia kata lah lori berapa tanah merah lah lepas jual. Belakang rumah aku mabuh 3 lori, saya tayak tak naik kalau hujan kali ni. Tengah duduk semayang, dia boleh lompat dalam lori tanah. Dia tambah maklum pula mayang lohor. Tengah-tengah duduk semayang, kucing lompat masuk dalam meja makan. Baca bismillah lah. Ikan tak ada tutup dengan tudung, tengah duduk baca bismillah. Kucing tengok-tengok, dia kata baru kucing ni, dia kata nak khusyuk main mana maklum. Nak main mana? Agak-agak dengan semayang boleh baca juga agak-agak. Agak-agak boleh baca juga. Mampu dah saya, mampu dah. Apa pangkah hak kotak kedua? Sedekah tak ada dah. Sembahyang tak ada dah. Tengok petak ketiga pula Quran. Quran agak-agak boleh tak masuk syurga dengan baca Quran? Ni tak ada duk kata kat orang, kita kata kat kita. Senang, saya jenis saya nak abak kat tuan-tuan. Kita tak payah duk perasan baik. Malam ni saya nak sebut, kita teropong diri kita. Kalau tuan-tuan kata aku sedekah kuasa lepas, tak apa. Tadi kita nak tengok tu Quran. Aku tak apa dah. Kira aku 4 hari kali khatam Quran. Tak apa. Saya nak tanya malam ni, jawab betul-betul. Siapa yang duduk dalam surau Kampung Komoy malam ni, hak hari ni dia baca Quran semuka? Angkat tangan nak tengok. Kalau ada angkat. Tak ada. Tak ada tak? Ada tak siapa yang duduk malam ni, hari ni dia baca setengah muka Quran? Tak ada. Okey, saya nak tanya, jawab betul-betul jangan mohon saya ni. Lah, saya nak tanya.
Siapa yang duduk dalam surau pada malam ni yang hari ni tak baca WhatsApp? Angkat tangan. Tak ada juga tu. Hari ni tak baca WhatsApp? Tak baca WhatsApp. Tak baca WhatsApp. Ada. Oh. Agak-agak dah. Ada tak kita duk mengaji? Tak lah kot saya mengaji tak habis. Saya ni pun ilmu tak banyak. Kot-kot lah saya tak jumpa kat ulama kata barang sesiapa yang setiap hari membaca WhatsApp, syurga Allah pasti untuk dia. Ada? Ada ke tak? Agak-agak dengan Quran ni kita boleh masuk syurga tak? Agak-agak dengan Quran. Allah tak tahu. Harap Ramadan baru nak baca. Harap Ramadan baru nak baca. Tu pun sebab YB bagi peruntukan kain melekat. YB bagi peruntukan kain melekat. Kerana kain melekat tu lah dia boleh masuk dalam syurga. Apa dia boleh baca Quran. Agak-agak cukup ke tuan-tuan dengan Quran? Tak cukup Ustaz, tak cukup. Ada tak cukup? Sebab tu yang kita kata, Imam Syafi'i kata tu, ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhan, ya Allah, aku rasa aku tak layak nak masuk dalam syurga-Mu, ya Allah, aku tak layak. Tapi nak masuk dah syurga. Rasa tak layak, tapi nak masuk dah syurga. Nak masuklah. Faham ke tak ni? Macam orang lah mahbab maklum. Baru ni saya pergi istana. Mereka kata Sultan Kedah nak bagi peringat Datuk kat maklum. Hei! Tak layak nak ambil pingat-pingat Datuk. Tak layak tak layak. Tapi kalau Sultan nak bagi juga, maklum nak ambil ke tak? Yang mereka jawab. Saya tak ada jawab. Mereka jawab. Hei, tak mau Datuk maklum lah. Buang komoi ada Datuk seorang kemas. Kalau ikut kelayak ni memang tak layak lah. Tapi kalau nak bagi, tobat kita nak. Sebab syurga ni maklum, apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga, kata Nabi, mala ainun ra'at, hak biji mata tak pernah tengok. Tu nikmat dalam syurga. Nikmat yang Allah sediakan kepada kita dalam syurga, mala ainun ra'at, yang mata tak pernah tengok. Apa dia Ustaz? Mana nak tahu? Mata tak pernah tengok. Faham belum? Wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Hei. Hati tak pernah terlintas. Tu saya baru ni saya pergi ceramah ada satu tempat. Lepas kata anak Ustaz bidadari dalam syurga ni lawa tak benar. Mana nak tahu? Dia kata ada tak Nelofa. Pasal apa? Mata hang pernah tengok, telinga pernah dengar, hati pernah terlintas. Tak ada. Pak Long, yang kata bidadari ini Pak Long. Hak kita duk gagah, Allah tak, saya tak, bini tak lawak. Pak Long, syurga Pak Long, bidadari untuk Pak Long. Mau Pak Long nak menikah ramai atas dunia ni pun bukan bahagia, muhung ya. Dia tak Pak Long. Dia kata saya ada kira nak nikah Ustaz, nak nikah ramai. Dia kata, hang nikah belum tentu bahagia atas dunia. Bini hang buat perangai mampu. Lepas ni nampak baik maklum-maklum ni sebab tak kena suih dia lagi. Hampir petik suih nak tengok lah. Singa duduk tengah lena nak jaga. Hang tengok lah. Sebab tu, guru saya kata apa dia? Wanita ni, singa yang sedang tidur. Tu semua tu nampak baik tu. Duk gelak tu. Singa duk tidur tu. Hantarai pergi petik Zih tengok. Nak tengok singa tu mengkit. Betul tak maklum? Tu maklum kata jangan cabak kami. Betul tak? Saya biasa tengok bini marah lelaki kes nikah dua. Dengan saya kena cekah. Tak kita duk ngajak dia ni. Laki dia nikah kat Siam. Balik mai. Dia pegang konsep minta maaf lebih baik daripada minta izin. Kalau minta izin kata nikah, minta maaf dia kata. Dia balik-balik nak abang kami ni dah. Saya kata jangan, masa tak sesuai lagi. Dia nikah kat sebulan dah, saya pun tak tahu. Dia memang tanya saya, dia kata nak abang kami ni. Saya kata jangan duk cakap pasal biar pisah. Tak apa Ustaz, tak apa saya nak bawa bini saya mai ke ustaz, dia malu kat ustaz, saya nak abang depan ustaz. Kau tukar hang. Dia mai dia habaq, haduk gelak tu hilang tu.
Dia mula main nak marah. Saya kata kat bini dia, kak sabar, kak sabar. Sabar apa sabar? Dia mula. Sabar apa? Terkejut budak ni. Dia kata sabar apa sabar? Kata. Saya kata kak, sabar kak. Nanti payung meh untuk kak. Payung apa payung? Dia kata dalam syurga mana ada hujan. Dia kata. Tu betul-betul saya kata nampak singa ni jaga daripada tidur mampu tu. Jangan duk cari pasal. Jangan duk cari pasal. Ni yang kata atas dunia ni bahagia mohong ah. Saya duk jumpa ramai orang nikah dua, orang tak bahagia pun. Nikah seorang ni senang. Tak ada saya tak mau nikah dua. Satu saya tak bahagia, yang kedua saya takut bini. Saya takut. Bini saya pernah tanya sekali dah saya balik ceramah malam tu. Dia tanya saya, dia kata ustaz. Dia kata ustaz dah. Dia kata abang. Dia duduk lena. Saya balik kat pukul 2 pagi. Mangkit-mangkit dia kata abang. Ya. Abang ada tak terlintas nak nikah dua? Tu tengah duduk lena dia boleh mangkit, dia tanya soalan tu. Saya ambil dia buka baju bah, kata aku nak jawab kok mana. Jawab betul-betul abang, kalau mohong kilat panah. Tak tahu dia mimpi apa. Dia duk mimpi apa saya tak tahu. Dia kata abang cakap betul-betul abang. Ada abang rasa nak nikah dua? Saya kata sayang. Sebenarnya sayang. Kalau tak ada terlintas nak nikah dua tu bukan jantan. Ada. Setiap lelaki ni mesti ada terlintas nak nikah dua. Cuma tak berani. Bagus, dia kata bagus. Sambil dia nak tarik limut nak tengok. Dia kata hantarai tengok nikah dua. Kalau aku tahu aku cincang daripada ibu jari kaki sampai kepala. Dia kata cari mampu. Kawan saya nikah dua. Dia kata sebulan tidur malam tak lena. Nak lena malam pergi ambil pisau simpan apa semua ni. Nak lena malam ni pergi kutip parang bodoh, parang cerdik pisau apa ambil simpan. Sebab bini dia besar kali duduk kancing gigi belah kanan, dia duduk geram. Hang tengok ana, hang kali ku kerat, hang tengok dia kata. Sebulan tidur tak lena. Nak pergi buat spender besi tak patut sangat dia kata. Dia kata jangan duduk main dia saudara saya. Tidur malam terkejut apa mangkit selak lu tengok ada ke tak ada lagi. Sebulan. Jangan duduk cari pasal dah Pak Long. Belah duduk ada kat rumah tu sudah. Pak Long ada angan-angan tunggu syurga. Lawa Pak Long. Lawa. Mana ain ra'at. Biji mata tak pernah tengok. Mata tak pernah tengok. Telinga tak pernah dengar. Hati tak pernah terlintas. Apa dia tak tahu? Duduk dalam syurga pula. Yang kata syurga tempat nikmat atas nikmat. Pak Long duk gagah di dunia ni Pak Long. Nak makan tak boleh. Nyakit macam-macam. Ada kebun durian 3 kelung. Bibi cek dia kena kolesterol apa. Doktor kata ni nak abang nak semusim boleh makan 3 ulas ya. Dia kata apa dia? Abang ni semusim berapa? 3 ulas. Dia kata doktor cakap betul-betul 3 ulas ke 3 jaran? Hei 3 ulas dia kata. Kebun raya dah 3 kelung. Nak buat benda tambah apa tau? Duit dalam bank berkepuk dia ada. Makan tak boleh jantung. Allah Ta'ala ni adil dah Pak Long oi. Allah Ta'ala ni adil dah. Adil lagu mana? Hang duit banyak makan tak boleh. Adil dah Allah Ta'ala. Kita pula duit tak ada makan. Daging kangaroo pun makan. Daging kuda pun makan. Baru abdi pupuk ni tuan-tuan. Geram saya. Ada adik memang dia kata saya tu Zat, saya tak pernah duk beli daging import tu. Memang saya tak percaya. Saya tak pernah beli daging import. Sebab tu saya yakin tak badan saya daging kuda dengan kangaroo tak ada. Saya kata memang hang tak beli, hang pergi kedai hang makan, pergi rumah menuri makan, serupa. Kita ni pula duit tak ada. Tak hilang. Hilang apa Pak? Tak pergi mendatang apa depan mata, hilang. Ni nak Pak Long tak popiah, cerah.
Beralih mai tengok piring ni. Popiang ke darah habis. Ni karipak makan karipak. Makan gutu-gutu walahan. Tak hilang kan. Duk makan gutu-gutu. Ni duit yang tak ada. Mai kawan ni ada duit makan pom tak boleh. Mai kita kena roti canai. Tak boleh kolesterol. Tak ada ketat. Ketat. Picik kat doktor kata pagi-pagi Pak Long lah jangan duk makan banyak-banyak tau. Pak Long makan minum kopi O kosong. Tak ada gula. Gimana terus kopi O kosong. Kopi O kosong. Kelat nak mampu. Hak tu yang nak. Hak tu kalau nak minum yang lain jangan. Nak rasa ada warna kopi O kosong. Kata boleh kot makan nasi lemak. Doktor kata jangan Pak Long. Spring tu ada lagi tu. Pak Long cicah dengan roti Bengali. Roti Bengali kopi O kosong. Oh, dia kata kalau gitu boleh gagah. Tapi nak abang kalau nak roti Bengali pun bukan hak putih tau. Isi tak boleh. Kulit dia saja tu hak berutu hitam macam pokok paria tu. Ambil kulit tu pi cicah dengan kopi O tak ada gula. Mampu duit 2 juta ambil. Nak buat apa? Tu yang kata Allah Ta'ala ni adil. Hang tak ada duit makan nak makan apa? Hang duit banyak tak boleh makan. Serupa dengan orang kaya dengan orang susah. Anak mana yang ramai? Maklum jawab. Kira IQ boleh kat Maklum daripada Maklum. Maklum dia fikir angkat tak Maklum terus jawab. Bak Maklum ni kalau masuk SPM dia berazah dia lulih belakang ni kan. Orang susah dengan orang kaya anak yang mana ramai Maklum? Susah. Orang kaya tanya duit ada. Saya dalam bank ada lebih kurang dalam cash money ada 200 juta. Ui. Anak apa orang tu? Anak tak ada belah. Anak belah. Mai tengok Komoy, kampung Komoy. Maklum menang tak apa, long malah tak ada sewa belakang. 12 anak. Anak apa orang maklum 8 orang. 8. Hang duit tak ada. Anak ramai. Kawan ayah saya anak 13 orang. 13. Saya tak percaya tengok dia. Tengok Allah badan Pak Long. Mbuih berapa? Bukan bitolak mbuih berapa? Lekeh semua badan. Bisa tengok tak? Allah yarham Osman Karim. Dia kurang aku tu. Dia naik apa nama van, dia bawa van. Saya tengok lengan dengan steering tu lebih kurang ya sama tak? Mau tak dia tak percaya kalau dia bawa kalau kita nak naik. Mau takut dia pulas tu, steering tak pi dia pi. Anak 13. Saya tengok atas bawah. Aku hak badan kemas baru nak masuk 2. 13 ni. Saya tanya dia, ni 13 ke? Memang 13 ke? Baru 13. Oh cukup dah. Dia kata, orang Kelantan, cukup dah. Saya kata, Wat, kilang tutup kan? Dia kata kilang tak tutup. Dia kata kilang buka. Cuma mesin tu nak start engkau patah. Dia kata kan? Tak tahu apa dia engkau patah ni, dia tak faham. Sampai lah duk cari tak jumpa lagi. Kilang elok, cuma enjin tu, mesin tu nak start engkau patah. Dia kata kan? Tak tahu kau tuan-tuan tahu lagi habang kata ya kan? Engkau patah tu benda tahu apa? Maklum gelah. Faham elok lepas kan? Maklum, anak cerita maklum kan? Tu yang kata Allah Ta'ala ni, dia adil. Dia adil, hang duit banyak aku tarik anak tu kurang. Kawan saya duduk di Shah Alam, duduk rumah flat, anak 4-5-6 orang. Dia kata tu, bilik ada 2, dia satu dengan bini dia, anak satu, tak cukup. Yang lain pakai duduk lena kat depan TV. Balik kerja tengah malam, kawan duduk kerja kilang. Lampu tutup. Dia kata kadang-kadang duk buka handphone duk sulung. Tak pijak lantai, pijak perut anak, dia kata duk susun tu. Pijak kek bunyi kan. Tak celik rumah anak duk susun kat depan ruang tamu tu. Tu yang kata Allah Ta'ala ni adil maklum. Adil Allah Ta'ala ni. Sebab tu dalam syurga, nikmat atas nikmat. Atas dunia tak apa banyak nikmat. Sebab tu yang kata dunia ni tuan-tuan, nipu. Yang kata dunia ni, nipu. Bila masuk dalam syurga, Allah Ta'ala kata apa dia dalam Al-Quran?
Inna ashabal jannatil yawma fi. Surah Yasin kita ada ujian malam Jumaat tu. Kau tak nak dengar? Inna ashabal jannatil yawma fi. Oh. Subhanallah. Apa yang belakang? Tak mau tunjuk. Test sekali boleh? Lain boleh tak? Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Kan? Hafal gutu-gutu lah. Tak apa lah Pak Long oi. Mau mati ada juga. Tapi dia hafal gutu. Dengar boleh sambung. Nak suruh dia baca haram tak ada. Yasin wa Qur'anil hakim min kalaminal mursalin. Dengar begitu. Benar lagi dia kata Ustaz Batang tengok kami sambung. Dia suruh kita Batang dulu. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Betul dalam surah Yasin maknum. Kan surah sejadah. Sejadah apa tak maknum sejadah? Sejadah apa sejadah? Sejadah apa ke dah? Haram tak apa maka sudah tak ya? Sejadah haram tak apa. Berapa puluh tahun dah duduk dengar tu imam duduk baca. Mau tu imam duduk tau ni. Tu imam pun bujuk dah tu. Bukan makna tak apa dah. Tu imam standby kok dia tenggelam. Boleh tengok. Mau harap belakang tak timbul dah tu imam tu kan. Sebab tu kadang-kadang ada surau masjid dia buat gantung depan tu. Bukan tu imam tak apa, tu imam standby. Tanya dia awak tu imam, mau ustaz, mau kita tenggelam, harap puak ni nak tuai bagi timur bergadak dah dia kata. Puak ni pun tak apa kan. Berapa puluh tahun dah duduk sembahyang bagi Jumaat subuh, tu imam duduk baca surah Jadah. Haram tak apa maka sudah. Tak percaya tu imam terhebat lupa tengok pagi lusa. Buat-buat tengok lah. Suruh belakang ni tegur. Tak bunyi apa. Betul tak Pak Long? Jadi serupa di Kupang baling tu imam tu dia terlupa. Tu imam tu dia terlupa. Dia sujud jadah mangkit-mangkit tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dia tak ingat. Bukan tak ingat, tataja pun tak mai. Mangkit-mangkit kelam. Dia pun diam. Diam tu bukan diam saja, duk tarik daripada mula duk hantar tak lepas. Tarik pula bagi tak lepas. Tarik pula bagi tak lepas. Pak sah belakang ni ada berada hadut nak sah nombor 4. Dia pun duk usaha jam, dia kata 20 minit dah ni. Mau aku tak tegur dia kata. Pai keduha tak panggil lagi. Dia pun tegur, confident tegur tapi bodoh. Tak kena. Dia pun duduk belakang dia tegur. Wallazi main mana? Ayat tu imam tu tak ingat. Tak tahu apa. Dia duduk belakang. Wallazi. Tu imam dah hang tegur tak betul. Kawan tak sambut dah. Dia duduk kata tu imam ni tak dengar kot. Dia pun terakhir. Wallazi. Tu imam ni kata nak haram mana duk ingat aku belakang ni, aku dah tak ingat. Wallazi mana tambah. Tak betul kawan tak sambung ah. Berada dia kata dia tak ingat sungguh dah, dia kata tak dengar ni. Dia pun lagi terang. Wallazi. Tu imam pun beralih bukan hak tu. Duk wallazi. Tenggelam tak timbul dah tu imam tu. Pak Long saya biasa kena Pak Long. Digital saya biasa kena. Tahun 2017. Saya ingat ni. Saya sampai awal tu imam tu tolak jadi imam sujud je dah. Kita pun tak apa lama tak pernah jadi imam. Tapi apa? Hafal ni Pak Long, Quran ni nak abang. Mau hafal pun kalau hang tak putak lama, dia tak pernah ingat. Betul tak Pak Long? Ulama kata Quran kalau hang tak tambat elok-elok, dia lebih liak daripada kuda liak. Ulama kata Al-Quran ni kalau hang tak tambat elok-elok, dia lebih liak daripada kuda liak. Faham? Dia tak ingat. Saya begitu jadi imam. Sujud-sujud, mangkit-mangkit. Saya pun adik sikit pada tu imam hak Kupang tadi ya.
Saya tatajafa junubuhum anil madaji', tak mai. Duk tataja dia tak mai. Saya apa panggil? Tahu ingat? Tatajafa tapi kawan hak belakang Pak Long ni pun dia tegur. Qul huwallahu ahad. Habis awal terus Pak Long. Dia suruh berhenti lah. Duk tataja berhenti buang lah. Berhenti awal. Mujuk dia tak semua ina lagi awal tu lah. Tu yang kena ada tu. Mau tenggelam dia boleh tolong timur kita. Maklum dalam ayat Quran ni, maklum, inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni syurga, kata Allah. Inna ashabal jannatil yauma, pada hari dia duduk dalam syurga kelak, syughulin fakihun, sibuk dalam menikmati segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat mereka. Subhanallah. Ni yang kata ahli-ahli syurga ni, dia duduk dalam syurga tak ada apa dah, sibuk macam-macam. Pak Long sibuk dengan bidadari, ni dia duk potong. Dia kata mana dan tak nak mayang apa, mayang tak ada sana. Sebab tu maklum nak semayang, rasa nak semayang, maklum semayang betul-betul waktu hidup ni maklum. Dah mati, maklum tak semayang dah. Duduk dalam kubur, tak semayang dah. Ada orang semayang dalam kubur. Tak tahu lah kau belah komen ni, dia korek-korek kubur, dia bagi berlubang tengah. Dia kata jangan duduk bagi lenak, pak hang nak pergi semayang, hang bagi cacak tegak lagu tu. Tanam tu diri tegak lagu tu. Senang dia nak semayang, tak ada. Nak semayang Pak Long, sembahyanglah pulun-pulun waktu hidup. Sebab tu saya ni kalau ceramah, saya ceramah pulun-pulun. Orang kata awak yang ustaz pulun ceramah, aku mati so aku tak ceramah dah. Dalam syurga nak ceramah dah Pak Long, kalau bidadari. Ni dia ada kata. Next, begitu lah. Tak kira next kan. Waktu tu tak ada dah Pak Long, oi, kopi 7 langit pun ada tak makan dah Pak Long, oi. Waktu tu sihat elok. Kan? Tak ada duk upak dengan don kala poleh dah Pak Long, kan? Sihat elok. Mana ada menyakit kencing manis dalam syurga, kan? Dia kata tak payah, saya pun tak payah. Tak payah apa Pak Long. Nanti duduk dalam syurga, muak-muak 30. Ni bayar-bayar kami ni. Petik jalan. Tak ada doa. Tak ada dah kan. Hakik umur 68. Awak tak mengkik ni. Tak payah dah. Orang kok dia kata kena lomok dengan kala poleh. Dia kata. Maklum gelak dia faham ke? Ni cerita kami hak orang lelaki ni. Dia kata tak boleh dah, tak ada pun dia kata. Lebih pada tumbuh pelita minyak gas dia kata kan. Tahu tumbuh pelita minyak gas. Kan raya-raya kita duk pelik pasang pelita. Cuba ambil tengok duk jolok tu. Jolok tumbuh tu. Tarik tu. Duk terkulai lagu tu. Tarik keluar lubang tu duk terkulai lagu tu. Ambil minyak gas pergi duk jurih pun duk lagu tu juga. Kata haram tu kau cucuk pun lagu tu lah. Tak mungkin dah. Tak ada Pak Long dalam syurga sihat belakang. Ni dia bidadari. Hak paling lekeh pun kalau kita baca dalam kitab, yang paling lekeh pun dalam syurga mahligai dalam syurga yang paling lekeh 4,000 bidadari duduk ada. 4,000 bidadari duduk ada Pak Long. Nak layan lagu mana? Anduk kerandah mayang kan tak ada lah. Gaya duk layan tu bila abang lohok. Dia kata dan tak ada. Terus. Pak Long nak minum air arak, pi minum. Bawa cebok cedok sungai. Bukan duk dalam botol, sungai. Ni duk main tanya ada dalam syurga boleh tak rokok. Soalan bodoh. Dia kata saya bak perempuan ngarak tak ada, tak apa rokok kena rizal saya rokok dah. Ini kuat merokok Dia kata kita kata bro, arak boleh cedok. Dia kata saya nak tengok rokok Tak lah kalau hang faham kata arak pun sungai boleh minum.
Kira hantar ya buat apa, hampir nerap. Tu. Minum tu kan. Begitu. Dah sungai-sungai arak. Dia boleh tengok rokok. Kita kata, dia kata tak, saya tengok rokok, saya bukan nak dengar arak. Saya kata rokok pun ada. Tak ada masalah. Ha, dia kata kalau lagu tu lega. Cuma api ya tak ada. Ha, nak cucur pergi masuk neraka, tak cucur masuk izak dalam syurga kalau boleh kata. Kan? Ambil masuk neraka tak cucur tak rokok hang tu. Hang keluar main izak dalam syurga. Kalau hang nak izak sangatlah. Dia pun mengkit-mengkit buat muka tak berhati belah bila lagu tu lah. Dah aku cakap bodoh sangat lah. Ambil aku pun bodoh sekali dengan hang. Tolong. Nikmat. Tapi bila nak masuk syurga ni tuan-tuan, dia ada pintu. Ha. Dia kata saya seronok saya nak masuk syurga, seronok. Tapi maklum, nak masuk syurga dia ada pintu. Faham tak maklum? Nak masuk rumah, maklum kena tahu mana pintu utama. Maklum, ada ke orang masuk rumah kok tingkap? Ada? Ada kawan? Ada? Hak tu dijemput ke tak tu? Hanya nak lompat masuk kok tingkap. Ha? Kalau dijemput, dia akan masuk melalui pintu utama, betul tak? Rumah kita ada pintu. Ha, nak tahu pintu utama mana? Hak yang ada dua pintu. Ada kebelah ni orang nak tahu mana pintu utama, dia ada dua tu. Dua apa? Ah, dua daun apa panggil tu? Pintu dua daun tu, dua kepak tu. Ah, tahu dah hak dua kepak ni bukan pintu dapur. Tak tahulah kalau orang ada hak buat pintu dapur dua kepak, tak tahulah kok komoy ni. Saya duk pergi kata dah rumah orang pintu dapur satu kepak lah. Hak dua ni pintu utama. Oh ni hak ni pintu utama ni aku tahu ni. Ni dua daun ni. Ha, macam surah tuan-tuan mau dua daun. Makna nak abang pada Hamas tu lah kok mana abang tu pun tak main. Punya celakui tu. Masa PKP lu surah tutup dia hingat lebih. Dia duk pintai kok daun. Tak tahu nak kapek habis dah kot surau ambil tutup belakang. Surau dalam. Duk nyemang tu benda tu. Komen ni polis tak orang masuk. Polis masuk tak? Masuk tak? Masuk tak? Hak kampung kami sampai tengah bendang kawan duk bawa traktor polis ligan. Tinggal traktor duk berjalan dia lari takut polis tangkap kan. Polis pula naik traktor tu duk mati. Ha, nak ligan sangat dia kata. Lah kali polis pula naik traktor tu duk berhenti traktor takut jalan agak ni. Kawan tu kata aku duk bawa elok-elok anu meligan. Buat lagu benda-benda tak nak jadi lah hidup. Tak tahulah saya ni umur 30 dah maklum. Tu kali pertama duduk dalam rumah. 3-4 bulan. Cemuih ni Allah Ta'ala ya tahu. Betul tak? Allah. Hari-hari kena beletiak. Bini kita pula dia pun kuat bersyarah kat bini dia pun. Dia beletiak. Dia tengok kita nak buat benda tanpa. Keluar bilik buka peti air nak lekam pintu. Pintu tu kalau boleh minta maaf, pasal dia minta maaf kat kita. Minta maaf tak ada apa dah, tolonglah dia kata kan. Nak buat benda tanpa belum? Baca Quran, kita bukannya ni kuat lah baca Quran, gagah-gagah muka dua muka. Dia kelibet telefon, dua tengok jangan kelibet telefon. Dia keluar dia kata Allah, meluat tengok dia kata. Pi nak buat kerja apa-apa pun, saya nak buat benda tanpa. Rumput luar rumah bukan mesin, gunting nak pergi dah kerja. Dia ni cerita betul rumput luar rumah dia kalau mesin sejam nak bagi ada kerja 3 hari gunting tu hak gunting pokok tu gunting. Bini dia kata lah awak yang tak cerdik lah, hak tu gunting pokok bukan gunting pokok punya pasal aku nak pergi dah kerja kan. Allah dia meluat tengok kita belum suruh pilih lipat baju. Saya buka-buka bilik baju tengok baju semua lipat dah. Saya tutup pintu tengok TV. Dia kata tengok TV pula pergi lipat baju pergi dah kerja lagi. Saya kata nak lipat apa baju semua lipat. Dia kata buka lipat balik pergi dah kerja juga. Waktu tu bagi kawan ajak pergi mana kau nak keluar. Oh cemuih belum. Cemuih. Tu baru 3 bulan hang kena duduk dalam rumah. Betul tak Malong? 3 bulan hang duduk dalam rumah. Duduk dalam syurga tak ada cemuih Malong. Kita nak masuk kena ada pintu dia. Maklum, kita nak masuk rumah kena ada pintu. Nak masuk syurga kena ada pintu dia. Sebab tu dalam Al-Quran menerusi surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar Allah Ta'ala berfirman,
wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sadaqallahul azim. Orang nak masuk syurga ni, kata Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, malaikat iring lepa ni pi ke syurga. Ho, Pak Long bayangkan Perdana Menteri mai kampung kita tengok diiringi dengan rider polis. Motor polis depan tu. Motor pun selerak sampai tak bilang berapa biji. Wiu wiu. Kita ada agak wiu wiu. Waktu tenat tak boleh nak menyawa, imbulan mai ambil. Saya semalam pergi ceramah di Taman Selasih. Semalam saya pergi ceramah, mengajak di Taman Selasih. Sampai dekat Sungai Petani ni, celah tu polis ni lah, dia potong kami. Wiu wiu wiu. Saya kata kat driver saya, tika masuk, likat belakang polis. Oh, masuk, buka signal dua, macam polis diiring kami. Saya pun duduk perasan, seorang-seorang nak kereta. Syok no, jadi menteri. Kira kereta tak dan tekan brek tu, tekan minyak ya. Polis, wiu 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 wiu. Polis oh. Dia lihat apa tak tahu, kami ikut dia. Woi, daripada Sungai Petani sampai Sungai Dua Pak Long, tak dan 6 minit aku tu ya. Tidak, kena kita duduk tekan minyak kereta depan dia masuk lorong haram tak pergi kena. Break sampai kereta berdiri kita ni. Duduk belakang polis tak ada kepak-kepak kita ligang kat belakang. Ho. Tu bersyu'ur. Polis saya kalau imbulan potong, polis potong saya tikam belakang. Imbulan hang punya pasal. Tapi imbulan dah selok lagi. Tak, imbulan tu kita duduk belakang relax. Boleh lena. Diiringi. Kita nak masuk syurga, malaikat iring kita belum. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai depan pintu syurga, pintu dibuka. Ni yang kata sampai pintu baru dibuka. Lah, saya nak tanya Pak Long, syurga ada berapa pintu? Ada kata 17. Lagi. Siapa teka betul boleh balik. Saya bagi balik awal. Tak tahu Ustaz, Allah maklum. Tu pun sembang nak masuk syurga. Allah tak tahulah, tayinlah nak masuk syurga. Maklum nak masuk pintu mana? Maklum nak masuk pintu mana? Maklum nak masuk pintu mana? Aduh kata nak masuk. Pintu mana nak masuk ni? Weh, kacau. Tak tahu ikutlah. Hak mana tak apa janji masuk. Takut maklum lebih khabar tak kena pintu syurga, tak kena pintu neraka. Kacau maklum. Khabar tak kena pintu syurga, kena pintu neraka. Tak kacau. Macam Pak Long duk silap lalu lah. Mai seorang dengan bini Pak Long, balik bini orang. Kacau Pak Long tu. Dia duk kata mata tak apa nak nampak. Tak nampak kena kang. Balik duk tanya tengok bini orang start motor main tak balik. Ada cerita ni ada. Main masjid, dia tak buat spek mata. Main dengan bini dia, balik dengan bini orang. Tak tahu main duk khabar-khabar ni, harap pintu syurga, buka kena pintu neraka. Kacau. Jadinya syurga ada berapa pintu. Dan pintu-pintu ni siapa yang masuk, kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ni, tekat dulu. Saya janji 9 suku tadi ni. Saya nak pergi KL pula maklum ni. Saya nak pergi KL pula, saya tengok saat saya naik tu, saya pergi kencing. Saya duduk tengok tu, duduk beratok makanan tu. Makna dah makan lah malam ni kan. Dia nak minta maaf, saya tak ada makan. Mau saya makan, lusa baru saya sampai KL. Saya berjanji dengan orang pula dekat Sungai Dua. Dan nak jumpa dengan orang saat pukul 10. Saya berjanji dengan Sungai Dua. Pukul 10. Maklum tahu Sungai Dua? Tahu kan? Sebelah Sungai Tiga. Ni Sungai Petani. Petas lagi Sungai Dua. Jadi berjanji dengan di Sungai Dua tu pukul 10 nak jumpa orang. Jadi saya tak ada anak ni. Untuk malam ni tekat ni dulu. InsyaAllah. Macam mana yang saya berjanji, setiap minggu kelima 30 hari bulan saya akan mai ke surau tuan-tuan. Cuma saya nak abang lagu ni, saya tak berani nak janji tiap-tiap bulan.
Saya tak berani janji tiap-tiap bulan. Sagi ada lah bulan saya tak dan ada pasal 30 hari bulan ni dia duduk belaga 3 tempat. Tapi saya akan ejah lah kot mana pun. Saya akan ejah. Boleh mai, nanti pembantu saya habaq dekat pihak syurau, saya boleh mai, lepas habaq boleh mai. Kalau tak boleh mai, jangan nak marah. Ni kata mai nak tiap bulan, tak mai, tak dak, tak mai, tak dak, tak mai. Ada maklong tu dia duduk belakang tu, saya maklong. Hak tu siap 31. Kata nak mai 31, tak mai, tak dak, tak mai, tak dak, tak mai, tak dak. Belah duduk belah kepala batas. 3 hari lepas tu meninggal maklong tu, dia duduk belakang lagu tu maklong. Jangan saya nampak jangan duduk belakang tu. Saya kata tak mai. Kadang-kadang tak dan maklong Ustaz Husam dalam Malaysia ni seorang Kalau ada 4 orang senang. Ustaz Husam ni dalam Malaysia ada seorang Betul tak? Seorang penduduk Malaysia 32 juta. Nak pi tanu, nak pi saya tambah saya ni pula jauh kasi larat pi dah lah ni. Umur saya pun dah kuih tua dah, nak masuk 31 dah tuan-tuan. Saya mula ceramah umur 13. Tuan-tuan fikir berapa belas tahun dah duduk ceramah? 13 lah 30. Berapa tahun dah saya duduk ceramah? 17 tahun dah. 17 tahun dah mana? Saya mula ceramah umur 13. Sebab tu tak ada era dah saya ceramah ni daripada surau kampung sampai masjid negara. Saya duduk pergi mengajar ceramah. Surau kampung macam surau kampung Komoy, saya mengajar. Masjid negara dulu saya duduk pergi mengajar. Tapi tekat-tekat duduk lawang kerajaan 22 bulan itu ni kesakan sangat. Dia pun tak pergi masuk. Kan? Tak apa, tak masuk pun tak apa. TV saya masuk dah. Tapi masuk Ustaz saya meluat. Tak boleh pergi ceramah dalam TV, tak boleh pergi. Tak puas, balik tidur tak lena. Kita gaya nak bawa gaduh, dia duduk golong atas dia buat gitu. Dia suruh pusing. Saya dekat-dekat dia buat gitu, bulu gitu. Diam Ustaz, aku nak cakap. Aku nak cakap tak habis lagi. Betul saya tak mau masuk. Dan baru ni pun ada duk panggil, dia ada 2-3 penerbit duk panggil nak suruh masuklah program agama. Saya kata tak mau, saya tak mau. Sebab bukan jiwa saya. Ada dia berkata Ustaz mai lah Ustaz, Ustaz boleh masuk. Tapi Ustaz kena ni sikit lah, cakap spek TV lah. Saya kata tak apa, bagi orang lain lah. Allah maklum tak masuk TV pun tak apa. Dia tak? Maklum kenal dia? Kenal? Pakistan pun kenal dia. Saya pergi beli kapek itu Pakistan, betul-betul Pakistan pure. Dia tengok kapek, dia tengok saya. Saya duduk pakai face mask. Bukan saya buka, saya duduk pakai face mask. Dia tengok. Tengok saya, kalau hak Melayu tengok, dia tahu. Dia tengok mata kita, kening kita, dia kenal. Ni Pakistan. You itu start viral tu kan. Saya pula duduk fikir, hak mana pula dia kata aku hak rogol orang ke, hak jebol orang ni kan. Mahlah ni macam-macam belum. Dia pun buka YouTube, dia tunjuk. Ini you kan? Ya. Oh, saya kenal sama you. Hari-hari saya tengok ceramah you. Pakistan. Alhamdulillah. Tu dia kata tak masuk TV pun tak apa tak apa maklum kita bukan ni. Tak larat dah saya nak pi ni. Ni macam esok Seremban nak pi ni. Seminggu sehati. Nak pi Seremban betul Allah. Cemuih nak pi jauh-jauh ni abang betul cemuih. Nak pi Kelantan duk minta saya tak mau pi. Pahang tak larat nak pi. Terengganu sampai lepas nak marah. Pi lah bulan 3 ni. 31 dengan 1 hari bulan 4 pi. Sabah Sarawak tak pi. Tambah saya pula lepas-lepas MH370 tu hilang. Saya tak pi toy dah Sabah Sarawak. Tak apa nak berani naik kapal terbang. Ingat dah kapal terbang hilang. Hak Tok Bomo Topong Menteri Basolah duk mencari. Lah kali dengan Tok Bomo tu pun hilang lah. Hak Tok Bomo Topong Menteri Basolah. Jadi nak bagi kena ni bukan mudah maklum Tapi insya-Allah lah sedaya upaya mungkin saya akan cuba hadirlah setiap 30 ke surau tuan-tuan, doa-doa lah. Dan saya bukan kira sangat seronok main surau orang kampung-kampung ni, saya seronok. Tu saya cukup seronok tu jenis duk makan nak gitu selera kau pergi kaki 5 SOP tak ada cukup syok. Steady lah kan. Ni duk ulang 2-3 kali ni lepas pun YouTube ni boleh main tengok ah. Dah cukup steady tu. Pi tempat lehmo pakai face mask. Duk pakai lagi menyawa kembang kecut. Tak ni tak ada ah. Cukup steady. Betul-betul golongan bertakwa dia. Tawakal cukup kuat geng Komoy ni. Ni silap-silap mo boleh berjalan atas ayak belaka apa. Saya boleh jalan atas ayak kalau tuan-tuan nak ambil tuntut ilmu tu insya-Allah ni off record lah kan.
Saya boleh nak tuan-tuan nak menuntut ilmu jalan tahyang, saya boleh, cuma tenggelam lah. Jalan boleh, cuma tenggelam lah kan. Tak timbul ya. Ni insya-Allah kita jumpa lah pada pertemuan akan datang. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Akhir kalam, saya sebelum nak tutup, sekali tuan-tuan yang mana yang nak menderma untuk Yayasan Ar-Riyadah yang saya duk jaga ni tuan-tuan, untuk tabung pendidikan dan tabung kebajikan. Duit yang tuan-tuan nak buat dan tabung RM1, RM2 lagi berapa nak bubuh lah. Siapa yang rasa nak buat kebajikan? Yang ni saya buka peluang. Nabi kata as-sailu 'alal bar hadiyatun minallah. Kalau ada lah orang duk main minta derma, duk minta untuk jalan Allah ni, Nabi kata ingat, yang ni adalah hadiah Allah untuk hangpa. Nabi pesan kat kita, ini hadiah Allah untuk kita tuan-tuan. Siapa yang rasa dia nak bagilah untuk anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar tahfiz, orang-orang susah, nak bubuh dan tabung, sehari boleh pergi bubuh dekat kereta saya sana, ataupun boleh letak dekat pintu-pintu keluar bubuh dan tu masuk balik. Jadi saya nak bergerak terus. Yang kedua, di luar sana juga saya ada bawa produk yang saudara Kemarul pun dia jual, Top Koko yang saya duk buat ni. Mungkin ada yang pernah ambil kat dia, ada tak tahu apa. Saya ni ada buat, dulu saya duk pergi ceramah maklum, orang duk bawa ayak ni mai. Ustaz, anak saya ni ketegang, tak tahu nak habaq lah Ustaz. Ada satu makcik tu duduk di Bandar Puteri Jaya, anak dia sampai nak bunuh dia, nak tikam dia. Dia telefon saya duk teriak, Ustaz, ada tak kat sekolah Ustaz ni Ustaz, tempat-tempat tahfiz orang? Saya kata tak ada, maklum penuh. Allah tolonglah Ustaz, boleh bagi seorang pun tak apa dah. Saya kata awak ni maklum dia teriak-teriak, anak saya semalam nak bunuh saya, nak tikam saya, umur baru 13 tahun. Nak tikam dia. Yang dia nak metak kat sekolah saya. Dalam hati saya kata, elok hang selamat, dia tikam aku. Anak ni nak tikam mak, dia metak kat saya kena tikam dia selamat. Jadi bila saya duk pergi rata-rata dia duk bagi ayak, jadi ada anak-anak ni yang dia tengok ayak kosong ni tak mau minum, jadi kita buat satu minuman coklat macam Milo tu, nama Top Koko, dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali, dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Maklum kalau ada anak-anak yang jenis lembab, mengaji lambat boleh, suka lena dalam kelas, suka lawan cakap ketegak, bagilah minum. Ataupun maklum ni nak bagi cegah nyanyuk. Ada sampai satu tahap kita ni dia jadi nyanyuk, dia mencegah insya-Allah dengan izin Allah nyanyuk. Sebab kita campur permakanan yang Nabi duk makan, dan juga sabuk dia ulama baca ayat-ayat syifa, ayat-ayat Quran dan hadis. Dapatkanlah sekilo 19, setengah kilo RM10, satu bungkus 20 secik harga RM20. Untuk tempat-tempat ceramah saya jual harga tu lah. Tapi kalau luar ada jual 20, ada jual 21. Kan harga luar ada jual 23. Tempat ceramah kita bagi untuk pengenalan. Di tempat ceramah ni kita kurang harga sebab kita nak bagi orang kenal. Boleh dapatkan ataupun dapat kat saudara Kamaru kita pun, insya-Allah boleh. Nak di luar sana. Selepas ceramah ni bolehlah 5 minit, 6 minit nak pergi buat urusan tu, lepas tu saya nak bergerak terus lah. Minta maaf banyak-banyak, tak sempat nak duduk makan apa semua. InsyaAllah lah bulan depan panjang umur Pak Lona. Pak Lona panjang umur bulan depan, jumpa lagi lah. Saya ada lagi maklum dengan Pak Long ni lah. Tak apa nak harap ni. Kok dia luruh kat tengah jalan, tak ada nak sampai jumpa bulan depan ni. Saya ada lagi insyaAllah. Taklah saya mimpi baru ni ada satu orang tua tu dia cakap, dia kata umur saya boleh tahan 96 tahun. Saya mimpi jumpa dengan Dr. Mahathir. Dia main dalam mimpi dia. Dia kata, hang pun boleh hidup sama panjang umur dengan aku. Kacau, dia kata. Kan? InsyaAllah lah. Dan juga, terlupa. Yang ni untuk iklan lah. Untuk iklan, InsyaAllah tahun ni kita ada raya korban. Siapa nak buat korban dan akikah di surau kita, satu tumpuk harga 700. Satu tumpuk. Standard lah ni 700. Tuan-tuan kalau murah jangan duk beli, ingat. Saya ada pergi ceramah di Kuala Nerang tu, orang lain dah 600, 600 setengah, lepas 450. Saya kata murah, cek-cek lembu curi. Yang ni siapa nak boleh buat lah, boleh bayar sikit-sikit. Dan juga surau kita ni memerlukan sumbangan wakaf untuk membaik pulih PA system ni. Ada kita duk cakap ni saat kelia, saat seluruh, saat kelia ni. Dan wiring, mereka nak buat untuk 3 phase. Dan juga ayak tapis untuk minum. Ayak tapis sama ada kowe atau kuku, bolehlah menderma untuk surau kita ni. Dan juga yang menonton dalam
kita punya YouTube, nanti boleh tolong abang lah ambil dia punya iklan ni, masukkan dalam ceramah kita di YouTube insya-Allah. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.